Ya, kembali bersama dalam segmen yang dinantikan ramai, iaitu segmen Bahasa dan Kesusastraan Melayu. Menarik juga topik yang kita bawakan pada hari ini, klasifikasi cerita lisan murut di Brunei. Dan untuk membahaskan perkara ini, kita datangkan Yang Mulia di sebelah kiri Mahirah, Nur Hairunisa Radhihah binti Haji Bini, merupakan sarjana sastra Universiti Brunei Darussalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ya, satu tajuk yang cukup menarik ni mengenai dengan klasifikasi cerita lisan murut di Brunei. Jadi ini bukan sebenarnya kali pertama ya bagi Puan Nur Hairunisa untuk berbincang mengenai dengan segmen bahasa kita ni. Jadi mungkin sebagai mukadimah boleh diterangkan ni secara ringkas tentang tajuk hari ini. Okey. Silakan. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pagi ini dalam rampai pagi lah khususnya dalam segmen bahasa dan kesusastraan ini saya kembali menemui para penonton yang dihormati. Pertemuan kali ini masih berlegar tentang puak murid di Brunei ya. Khususnya folklore atau kecil lagi cerita lisan mereka. Jadi sejauh ini saya telah membicarakan beberapa aspek tentang cerita lisan puak murid, khususnya di daerah Temburong. Itu yang pertama, unsur alam dalam nama-nama kampung di daerah Temburong, tapi yang terkandung di dalam cerita lisan murid sahaja, nama-nama kampung itu. Kemudian yang kedua, mengenai orang kebilangan murid. Kita ni superhero lah macam yang dimiliki oleh puak murid. Dan yang ketiga, kali ketiga, cerita lisan murut kesejajarannya dengan cerita lisan lain. Maksudnya terdapat persamaan di antara cerita lisan murut dengan cerita lisan daripada puak lain. Kan tadi ada 7 puak, jadinya dilihat perbandingan dan perbezaan, persamaan. Persamaan. Jadi kali ini tajuk yang saya bincangkan ialah klasifikasi cerita lisan murut. Iaitu ringkasnya, cerita lisan murut boleh diperjeniskan atau dikategorikan mengikut ciri-ciri dominan yang ada dan diletakkan mengikut jenis-jenis yang tertentu daripada ciri-ciri tersebut. Jadi penjenisan atau klasifikasi yang saya gunakan berdasarkan model perbendaharaan pertuturan Brunei yang dikemukakan oleh Dr. Maslin bin Haji Jukim. Baik ya. Jadi cerita lisan ini maksudnya cerita dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut lah, yang diturunkan dari satu generasi ke satu generasi. Macam mana mengekalkan keasliannya tu? Selalunya lah. Selalunya dari cerita daripada yang cerita ni akan di apa namanya tu transkripsi ke satu printed lah, dokumentasi supaya cerita itu tetap ada lah, tetap kekal, ceritanya itu tidak berubah daripada asalnya. Jadi bagaimana kedudukan cerita lisan murid pada masa ini? Okey, jadi berbicara mengenai cerita lisan murid ni sebenarnya boleh dikatakan jarang ada kajian yang melakukan tentang cerita lisan murid ini. Jadi ini yang menarik perhatian saya untuk membuat kajian ini di dalam peringkat sarjana. Jadi hasil tinjauan saya tentang cerita lisan murid ini, saya dianggap masih beruntung lah. Sebab sempat menemu bual atau menemu ramah beberapa orang informan dari kalangan puak murid yang menceritakan sebanyak mungkin cerita yang mereka ingat. Okay. Jadi kalau kita ni lihat dalam senario sekarang ni cerita lisan murid ini berhadapan dengan berbagai hambatan dari pelbagai aspek. Contohnya gaya kehidupan kita ni sekarang jarang orang kan berminat tentang cerita-cerita lisan murid seperti ni. Kemudian ada juga daripada generasi tuanya pun berkurangan sudah. Dan beberapa hambatan atau risiko yang lain lah. Jadi maksudnya sekarang ni cerita lisan tu semakin berkurangan. Contohnya saja
hasil dari pengumpulan saya dan yang tersimpan dalam beberapa institusi. Jumlahnya sedikit saja. Sedikit saja. Dan mungkin juga atas jumlah kependudukan yang minoriti, jumlah orang itu sedikit. Jadi mungkin generasi yang masih jelas dan mempunyai cerita yang lengkap itu pun semakin berkurangan. Jadi banyak cabaran-cabarannya untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan cerita lisan Murud di Brunei ini. Kalau menurut Puan sendirilah dalam melakukan kajian ini, ada sebarang dokumentasi lama yang ditemukan ataupun sebarang piring hitam ataupun mungkin sejauh penelitian saya hanya ada yang diterbitkan di dalam majalah-majalah lama lah macam tu. Dalam tape tu saya sekarang belum ada lah. Selebihnya banyaknya yang terbit di majalah-majalah sajalah. Atau ada terbitan mendengar sendiri daripada mendengar sendiri, dan ada juga penelitian yang sebelumnya lah, tapi indah secara mendalam. Ya. Jadi memang agak terhad sedikit. Agak terhad. Jadi untuk projek ni barangkali mengambil masa berapa lama ni sebetulnya untuk oleh kerana banyak prosesnya lagi dari interview dan sebagainya. Kalau ikut saya mengambil masa dalam 3 tahun. 3 tahun ya. Satu tempoh yang agak 2 tahun lebih 3 tahun. Rasanya cukup? Mungkin ada yang terlepas pandang lah juga. Sebab dalam masa 3 tahun itu benda ni perlu digali lagi, jadinya mungkin ada yang tertinggal dan sebagainya. Baik, kita akan kembali selepas ini dengan bertanyakan beberapa soalan lagi. Jadi jangan ke mana-mana, bersama kami di Rampai Pagi. Kembali bersama dalam segmen Bahasa dan Kesusastraan Melayu. Kita ingin menanyakan berikutnya ini. Hasil penelitian Puan sendirilah tentang cerita lisan Murud di Brunei ini. Macam mana? Baiklah, terima kasih. Jadi soalan ini ada berhubungan dengan soalan sebelumnya. Saya berpeluang mendapatkan sejumlah cerita lisan Puak Murud dan dicampur dengan yang tersimpan di institusi tertentu, menjadikan kira-kira 30 lebih buah cerita sahaja. Banyakkah sedikit tu? Kalau sedikitlah, sebab 30 kan. Sedikit ya. Jadi cerita yang menarik Puan sendiri antaranya apa sahaja? Nanti saya menyatakan. Silakan. Okey. Jadinya pada awalnya cerita yang dikumpul itu dikumpul secara rambang sahaja tanpa ditentukan jenis-jenisnya. Ya. Jadi apabila selesai pengumpulan data dan mula didokumentasi, barulah diperjeniskan mengikut bentuk-bentuknya. Jadi untuk kemudahan dan kesesuaian saya mengkategorikan, saya menggunakan model Perbendaharaan Pertuturan Brunei yang diajukan Dr. Maslin, iaitu terdapat sebanyak 8 kategori cerita lisan Pertuturan Brunei. Jadi apabila diteliti, ternyata hanya 4 kategori sahaja cerita lisan Puak Murud ini. Itu yang pertama mitos. Seperti yang kita fahami, sebab mitos ini cerita lisan tertua tentang penciptaan dan melibatkan dewa-dewi dan sebagainya. Jadi dalam cerita lisan Puak Murud hanya terdapat sebuah cerita sahaja yang
dimiliki oleh Puak Mauritania yang dapat dikategorikan sebagai mitos, iaitu cerita mengenai Awang Semaun. Tapi cerita ini tidak berlegar tentang Awang Semaun, tapi lebih kepada bagaimana kelahiran luar biasa ayah mereka, iaitu lahir daripada sebiji telur. Jadi dari situ ia dikategorikan kepada cerita mitos. Ya. Jadi yang kedua ialah legenda, yang kalau Tani sebut legend lah tu. Jadi cerita legenda ni mengisahkan mengenai tokoh-tokoh atau individu yang mempunyai sifat keluar biasaan. Jadinya jika menurut model itu dibahagi lagi kepada 3, iaitu pertama legenda orang kebilangan, iaitu yang membincangkan tentang hero atau watak hero atau wira sesebuah puak tersebut. Contohnya dalam Puak Murud ada watak yang bernama Marajangi. Beliau ini mempunyai kekuatan yang luar biasa, sehingga ada satu cerita beliau melawan ketua Puak Ayau, itu orang yang datang mengacau lah tu. Tidak berhenti-henti sehingga ada salah seorangnya meninggal dunia. Matilah tu, kalah. Diorang berlawan ni sempat lagi berehat. Batah tu maksudnya. Okey. Jadinya yang kedua ialah legenda nama-nama tempat, iaitu bagaimana sesebuah tempat itu mendapatkan namanya daripada tokoh ataupun satu peristiwa yang terjadi kepada tokoh tersebut. Sebagai contoh Belalong, di mana Belalong itu sebenarnya nama seorang daripada Puak Murud yang ditangkap oleh seekor naga. Jadi ditangkap oleh seekor naga, selamat, kemudian ditangkap lagi dan hilang sehingga sekarang di satu tempat, dan tempat itu diberi nama Belalong daripada nama beliau tu. Wow, menarik sekali yang dikongsikan bersama kita pada pagi ini, Mahira. Betul sekali. Tapi sayang sekali masa begitu mencemburui kita ni. Saya ingin mendengarkan lebih tadi cerita-cerita menarik ini. InsyaAllah lah selepas ini kita akan cuba untuk berbual sedikit bersama dengan Puan Nur Hairunisa ya. Tetapi untuk akhirnya ni, sebelum berpisah, harapan sendirilah Puan tentang cerita lisan murid di Brunei ini. Jadi harapan saya memang ingin melihat kesinambungan lah penyelidikan terhadap cerita lisan murid di Brunei ini. Malah tentang folklornya juga secara luasnya lah. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kedudukan cerita lisan murid ini saya berharap ada usaha pelestarian yang dilakukan selain penyelidikan secara ilmiah lah. Ada institusi lain lah juga. Jadi hal ini penting kerana ia sebahagian daripada warisan Brunei kita ni yang seharusnya dimanfaatkan. Dan bukan hanya sekadar sesuatu yang dirista-ristakan saja. Kerana mungkin satu hari nanti kita akan hanya mampu berkata, indah lagi ada orang akan bercerita ni. Sedih bukan macam dulu. Kalau di negara luar kita melihat adanya karya orang Mahawangsa dari segi filem, drama, tua sebagainya. Kenapa tidak Belalong tadi menarik pastinya dan akan mendapat sambutan yang sangat mengelakkan daripada orang kita ni. Terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Puan Nur Hairunisa Radhiyah binti Haji Bini bersama kita pada pagi ini. InsyaAllah ada kesempatan lain kita akan bersama lagi dengan topik yang lain ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.